أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, apa makna ma'rifah di sini? Nah, kenapa? Jadi ditanya akan radhiyallahu anhu, apa makna ma'rifah di sini? Di sini fi babis shalah dah, dalam bab semaya ni, ataupun secara lebih khususnya pada bab syurutis salah. Apa murad dengan kata ma'rifah, yakni mengetahui masuk waktu. Murad dia tu macam mana? Jadi dijawabnya oleh radhiyallahu an, maknanya yang dikehendak di sana. Dia sebut di sana dulu. Di sana tu ialah maklum dah, maksudnya fi usuluddin, pada ilmu usuluddin. Maknanya makna ma'rifah yang dikehendak di sana yakni fi usuluddin, pada pendapatan yang jazim. Mana pendapat, mana idrak. Mana pendapat iaitu makna idrak yang jazim. Idrak tu maksudnya sama ada dengan pelihatan pendengar yang jazim, yang putus. Yang putus maknanya yang mantap, yang kemah-keming, yang tak gogek dah. Kalau gogek pun tu. Mana yang jazim, mana pendapatan, mana idrak yang jazim, yang putus, dan iaitu tiada masuk zon. Itulah murad dia. Jadi kalau di sana di dalam bab usuluddin, maka bila kata ma'rifah, maka tak termasuk dengan kata zon. Jadi kalau hanya zon sahaja tentang kewujudan Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, maka itu belum lagi sah imannya. Kerana makna nak jadi sah iman tu ialah kena ma'rifah. Jadi ma'rifah itu apa murad dia di sana, yakni fi usuluddin, yakni idrak, yakni pendapatan yang jazim. Tu. Jadi terkeluarlah dengan kata jazim ini ialah zon. Jadi tak termasuklah zon. Maka jadi di sini yakni fi syurutis salah atau fi babis salah lah. Pada bab semaya ni dikehendakinya ma'rifah itu mutlaqu idrak, semata-mata mendapat jua. Tu. Kalau gitu masuk tak kala itu, masuk tak kala kata murad ataupun dikehendakinya ma'rifah tu mutlaq idrak jua. Masuklah tak kala itu yakin dan zon.
Yakin itulah dia panggil idrak yang jazim. Jadi termasuk juga yakin dan juga zon. Sebab murak dengan kata ma'rifah di sini nih, dalam bab semaya ni, ialah mutlaqul idrak, semata-mata mendapat. Dan mana yakin dan zon. Jadi istimalkan lafaz, lafaz ma'rifah itu pada hakikatnya dan pada majaz. Pada hakikatnya sebagaimana di sanalah fi usuluddin, dan juga pada majaznya. Kerana pada hakikatnya makrifah tu dia makna kena intiqaq yang jazim, makna idrak yang jazim. Jadi digunakan sini dengan makna majaz, maksudnya zon pun masuk dalam makna makrifah juga. Qala su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an, daripada kata mereka itu fuqaha, syarak menutup aurah suatu yang menegahkan warna kulit, suatu perkara yang menegahkan nampak warna kulit. Menegahkan warna kulit, yakni menegahkan daripada dapat dilihatkan akan warna kulit. Jadi adakah jika didapatnya warna mutlaqan, kalau kelihatanlah warna itu mutlaqan memberi mudarat sama ada dekat atau jauh. Itu di antara makna murak dengan kata mutlaqan tu, takmin dianya dekat ko jauh ko. Tu. Jadi nampak tu nampak daripada jauh ko ataupun daripada dekat baru nampak. Kalau jauh tak nampak warna kulit, bawa melek masuk dekat tu nampak. Ataupun tak ada kira. Daripada jauh ko daripada dekat pun tak ada. Daripada dekat nampak pun dikira ke nampak juga. Atau kalau nampak daripada jauh baru nama tidak tertegah nampak warna kulit. Itu tafsirnya. Itu dalam soalannya tafsir atau jauh daripada yang ditutupnya. Satu, dan sama ada takmin dia mutlaqan saat itu. Yang pertamanya mutlaqan, sudut yang pertama mutlaqan itu dari sudut orang panggil dekat ko ataupun jauh ko tertegah nampak warna kulit itu daripada jauh. Tapi kalau masuk dekat nampak, maka itu tidak asli lagi. Ataupun kalau orang panggil daripada dekat nampak, kalau daripada jauh tak nampak, kira tak nampak sebab kira daripada jauh. Contohnya, adakah begitu? Dan sama ada orang yang tajam matanya atau tiada. Takmin yang kedua. Saat ni jauh dekat, tak ada kira jauh dekat. Gitu. Ataupun sama ada takmimnya lagi mutlaqan saat itu. Adakah mutlaqan itu dengan makna takmimnya sama ada orang yang tajam matanya atau tiada tajam, ni makna melebihi qadar yang biasa-biasa daripada orang biasa-biasa. Bagi orang tak nampak, dia nampak. Power sangat, super mata leh dia tu. Tu. Jadi adakah iktibar begitu ataupun tiada tafsir yang seumpama itu? Tu. Tak ada kira tajam kau tak tajam. Moga dia nak mata tajam buat aku anu. Makna orang mata tajam nampak, orang mata tak tajam tak nampak. Tak sah lagi, tak luluh lagi tutup aurat. Lagu tu kau. Atau kalau orang mata tajam tak ada kira, sebab orang moga dia tu mata tu tajam pada kalau orang lain tak nampak dah warna kulit. Dengan kodak tu dia tutup tu, dengan kain setebal tu. Tapi oleh kerana dia tu mata tajam, nampak lagi. Maka tak sah lagi tutup aurat. Ataupun kira lagu mana? Perlihatan orang biasa-biasa kau. Atau diceraikan, atau makna atau diceraikan, ditafsirkan. Yang tajam matanya tiada diiktibarkan. Tak ada kira bab mata dia tu mata helai. Mata dia tu ibaratkan seperti mata helai lah, tajam pada maka tidak diiktibarkan. Begitu kok. Qala musannif rahimahullah taala, maka dijawab radhiyallahu an, bahawasanya tak dapat tiada daripada menutup aurat itu suatu yang ada jirim, nak kepada jirim yang menegahkan dapat lihat akan warnanya mutlaqan. Tu mana mutlaqan tu tak ada kira jauh ke dekat. Kalau jauh tak nampak, kalau dekat nampak, tak kira juga, maknanya tak sah lagi dah tutup aurat tu. Tu tak kira lah jauh dekat, masa ke canggih nampak warna kulit. Maka jika kelihatan suatu daripadanya warna kulit, tiada hasil tutupnya, tak nama tutup lagi. Moga dia duduk dekatnya nampaknya, tak kira lah duduk dekat, duduk jauh pun. Dan yang ditutupnya, tidak hasil tutupnya dan yang ditutupnya. Benda yang tutup aurat tu lah.
Dan yang diiktibarkan pada mendapatkan dia atau tiada mendapat mata orang yang mu'tadil. Orang yang mata pertengahan mata hok normal, hok biasa-biasa pada patutnya pada adab. Hok patut, hok pandai patut pada adab. Perlihatkan orang yang mu'tadil, tak nampak doh. Jadi kalau ada satu orang tu mata dia tu begitu tajam sehingga dia boleh nampak lagi, maka itu ghairu mu'tabar, tidak diambil kira. Itu iktibar pandangan mata orang yang mu'tadil pada patutnya. Tu. Qala musannif rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an. Daripada perempuan apabila melepaskan tangannya di dalam sembahyang, ia lepas. Tidak letak di bawah dada. Dan adalah lengannya itu dilihat daripada buka tangan bajunya. Jadi nampaklah lengan dia tu dilihat daripada buka tangan bajunya. Buka ni dah muka dia ni. Tu makna buka lengan baju tu. Mana tidak tertutup. Jadi kalau orang perempuan dia tutup dah sini. Buat cekik sini. Ni dak makna buka. Sebab tangan, sebab sangat luahnya. Muka luah. Lengan baju dia tu makna luah. Maka adakah dinamakan ini daripada jalan melihat aurat sebelah bawah? Jadi adakah nama dia tengok tukuk balik bawah, nama lagu ni? Ni dia letak tangan gini, lepas tangan begini. Jadi nampaklah daripada sebelah bawah tu. Ya, adakah nama dia melihat daripada sebelah bawah? Maka tiada memberi mudarat. Kalau begitu maka tidak jadi mudarat. Tu. Atau tiada. Ataupun tiada, tiada maknanya tiada daripada jalan melihat aurat sebelah bawah. Maka memberi mudarat. Orang kata panggil tengok daripada bawah lalu tu. Misalnya. Maka mudarat dah. Situ tempat dia. Nama tengok daripada belah bawah ke ataupun tidak. Sebab aurat ni tutup atas dan keliling. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, mana kalau kelihatan auratnya daripada tempat yang benar dikatakan atasnya bahawasanya daripada sebelah bawah. Itu dijawab lagu tu. Manakala orang panggil tempat yang maknanya auratnya itu kelihatan aurat tu daripada kelihatan aurat tu daripada tempat yang benar dikatakan tengok daripada sebelah bawah. Tiada memberi mudarat, yakni tiada batal semayanya. Dan jika tiada maka batal semayanya sekira-kira dikerjakan yang demikian itu dengan sengajanya atau tiada sengajanya, dan tiada tutupnya dengan segera. Tu kalau tak sengaja pun bila dah terbuka tu kena tutup dengan segera. Jadi makna dia lepas tangan begitu. Nama kalau tengok tu ke bawah tu makna tengok daripada sebelah, kalau benar itu nama dia tengok daripada sebelah bawah maka tidak mudarat, mana tak batas semaya. Ini nampak-nampaknya jawab period tu maksudnya tergantung jugalah kalau kira-kira agak ni. Maksudnya iktibar situ. Nama benar kalau nama dia tu orang panggil tengok daripada sebelah bawah. Jadi al-zahir mana intinya mana di sisi kita maknanya yo dia panggil nampak daripada sebelah bawah lah Dia izah zahir daripada ibarat mualif kita pun nampaknya begitu Mau dia letak situ lah Qala musannif rahimahullah taala su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang ketiadaan kain yang menutup akan auratnya atau akan setengah auratnya. Bukan mana tak ada kain untuk menutupi seluruh aurat dia. Mana dalam semaya ni, aurat dalam semaya dia. Mana tak ada langsung lah kain. Ataupun setengah auratnya tak dapat nak ditutupi, mana tak cukup kain. Begitu. Adakah wajib sembahyang? Wajib semaya ke tak? Sebab syarat sah semaya ialah menutup aurat. Pas dia tak ada kain nak tutup aurat dia keseluruhan ataupun sebahagiannya. Mana tak cukup kain untuk sekadar untuk menutupi aurat dia dalam semaya. Jadi adakah tak wajib semaya? Adakah wajib dia semaya dan wajib diulangi pula kemudiannya atau tiada? Tiada wajib diulangi. Tu. Jadi kalau kita ambil azan ni, adakah wajib semaya ataupun tak wajib semaya? Satu. Adakah wajib semaya? Makna wajib semaya. Kemudian wajib semaya tu wajib ulangi ke tak wajib ulangi? Tu. Itulah kita takdirkan tamu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, orang yang ketiadaan kain yang menutup aurat
atau setengahnya itu bila disebut menutup aurat itu makna insiraf ilal afrad, makna fardil kamil, kepada yang sempurna lah. Maksudnya menutup aurat secara sempurna. Tak ada kain untuk menutup aurat atau setengah aurat. Tiada wajib diulangi semaya atasnya. Semaya atasnya, tiada wajib atasnya. Bukan tiada wajib atasnya tu, semaya atasnya tu semaya atas mayat. Tu dia panggil pentingnya muta'alaq. Jadi kalau kita pergi sakut kepada semaya, semaya atas ni semaya mayat. Mana pula bukan cara semaya mayat. Tu penting muta'alaq. Bila kita salah pergi sakut, ni tak apa, ibarat yang mudah-mudah tak apa dah. Kalau ibarat yang panjang, duk heret, banyak jumlah muqtarid tu. Jadi kita lupa tempat sangkut dia tu. Jadi tiada wajib atasnya. Itu takluk pada kata tiada wajib. Jadi tiada wajib diulangi atasnya, mana ulangi semaya. Maksudnya ialah pihak sininya wajib semaya. Sebab dia kata tiada wajib ulangi semaya, maknanya mengandungi makna wajib semaya lah, tapi tidak wajib ulangi. Tu mafhum dia tu lagu tu. Sebab dia tak wajib semaya, dia tak wajib mana. Jadi kalau tak wajib semaya, dia kena semaya ganti kata. Tak wajib ulangi semaya, maksudnya wajiblah dia semaya dengan keadaan tak sempurna tu, tak aurat tu. Lepas tu wajib kau ulangi, tidak wajib. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, daripada seorang yang ketiadaan kain juga yang menutup auratnya, adakah ia sembahyang bertelanjang jadi imam dan membaca khutbah atau tiada? Jadi dia tak ada kain nak tutup aurat, jadi adakah boleh dia sembahyang telanjang? Lepas tu pula boleh kada dia jadi tu imam, dia baca khutbah atau tiada boleh? Maka dijawabnya radhiyallahu an, bahawasanya manakala kuasa ia menghasilkan satrah di dalam sembahyangnya, makna menutup aurat lah. Alat untuk menutup aurat itu makna satrah di sini. Manakala kuasa ia seorang itu menghasilkan satrah, yakni alat untuk menutupi aurahnya di dalam sembahyangnya seorang, dan jikalau dengan sewa ujrah misil sekalipun, dengan sewa upah yang berpatutan. Dengan sewa tu mana sewa lah, ujurah tu mana upah, maksudnya sewa lah. Dengan sewaan, harga sewaan yang misil, yang berpatutan. Tu harga misil. Tu. Jadi kalau yang dijual mana tak ada, untuk nak sewa tu tak ada. Jual mana ada sewa, tapi harga dia tetap tinggi sangat. Tu. Maka tak juga, tak wajib lah. Tak, mana dia tidak masuk dalam kuasa untuk menghasilkan alat untuk satrah sana. Kalau orang panggil dijual, disewa ataupun dijual dengan harga lebih daripada ujurah misil. Atau pinjam. Kalau ada orang nak pinjam ni, kita tak boleh paksa orang pinjam kepada kita. Jadi kalau ada orang pinjam kepada kita, boleh kita pinjam. Tu kuasa mendapatkan dia juga, menghasilkan dia juga. Pinjam. Atau lain daripada cara untuk dapat hasil kita tu menutup aurat sana, lazimlah atasnya, makna wajib atasnya seorang sana, wajib. Kalau orang pinjam makna dia kena terima. Bila kata lazim maknanya dia kena terima orang pinjam. Kalau kata harus, boleh dia terima, boleh dia tak terima. Tu. Maka dan jika tiada boleh untuk menghasilkan perkara yang tersebut, maka harus ia sembahyang bertelanjang. Boleh dia sembahyang telanjang dan sah jadi imam dan jadi khatib pun boleh. Su'ila radhiyallahu an, jikalau panjang zikir seorang sekira-kira melampaui turun melampaui zakat. Jikalau panjang zakat seorang sekira-kira melampaui turunnya daripada dua lututnya. Aduh lah. Hebat ni dia ni. Tu dia ni lebih daripada parah lutut dah. Nak susuk lagu mana ni? Jadi
Jikalau orang panggil panjang zakarnya, nah ni rohlah kalau ada muslimat kat ni. Tak apa muslim saja ni. Nah, jikalau panjanglah zakar seorang sekira-kira setara mana tu panjang tu? Melampaui turun dia tu, lanjut dia tu daripada lututnya. Atau ada daging yang turun daripada auratnya, misalnya di paha. Di paha tu tumbuh daging ni. Tumbuh. Jadi jolo macam petolo tu jolo turun tu lebih daripada baras lutut. Sedekah daging tu pangkal dia tu ialah dalam kawasan aurah di paha. Gitu. Demikian juga demikian juga. Adakah demikian juga tu maksudnya ialah seperti zakat sana lah. Daging yang tumbuh sana. Tu. Jadi adakah wajib ditutupnya yang di bawah lututnya atau tiada tu? Kena tutup kodok sebab dia sudah melampaui had aurah. Tu. Maka dijawabnya bahawasanya wajib ditutupnya sekalian barang yang daripada auratnya yang turun itu. Dan tiada wajib menutup daripada batasan. Dan yang tuntun. Lutut. Dan lutut yang berbetulan dengan dia. Daripada batasan dan lutut yang berbetulan dengan dia. Itu kata Ibn Qasim. Jadi maksudnya bahagian tu kena tutup dah. Itu maknanya makna zahir. Betih. Betih. Mana? Di mana? Dan lutut daripada batasan. Batasan. Sakat teh lah. Jadi hok sakat teh tu tidak wajib tutup. Jadi makna tiada wajib menutup daripada batasan. Jadi saat ni dia kata wajib ditutupnya sekalian barang yang daripada aurahnya yang turun itu. Dia kerana anggota tu sendiri zakat itu adalah aurah. Jadi walaupun dia tu melepasi batas mana lutut sekalipun itu kena tutup. Jadi ada pun batasan itu tidak. Sebab batasan tu maksudnya lutut. Lutut tu sebenarnya bukan daripada aurah. Tu. Tapi makna batasan tapi lutut sebahagian daripada lutut tu kena tutup. Sebahagian daripada lutut tu kena tutup kerana masuk dalam orang panggil maknanya ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Makna perkara yang tak jadi sempurnanya wajib melainkan dengan dia maka dia pun jadi wajib juga. Tu. Jadi batasan saat itu makna tak perlu tutup tu makna bawah pada tu separuh daripada lutut tu. Dan batas tu makna batasan. Batasan dan lututnya yang berbetulan dengan dia itu. Dengan zakat ni. Itu kata Ibn Qasim. Jadi lutut tu tidak semua wajib tutup dah. Sebahagian saja daripada lutut. Itu sebahagian nak tahqiqkan tertutup ma baina tu. Su'ila radhiyallahu anhu daripada memakai kainnya itu singkat. Tentang memakai kainnya. Betul kainnya mana seorang lah dia pakai kainnya itu singkat. Hal menutup ia akan aurahnya. Dan sembahyang ia maka kelihatan tetap kalau ia rokoknya. Bila dia rokok dan sujudnya adakah batal sembahyangnya atau tiada. Dia pakai kain itu sikap. Hal menutup ia tapi walaupun sikap tetap saja menutupkan akan aurahnya. Tu. Tapi bila masa tu maka kelihatan tetap kalau ia rokoknya dan sujudnya adakah batal semayanya atau tiada. Dan jikalau disengajanya sekalipun dan didapatnya kain yang lain, dia dapat kain yang lain, maka dijawabnya tiada batal sembahyangnya dan jika ada ia orang yang kurus. Jadi ada tafsir kerana kelihatan itu belah bawah, dia panggil belah bawah juga semasa rokok dan masa sujud tu, bukan pihak atasnya dan kelilingnya. Tapi dengan kaid orang yang kurus maksudnya orang yang gemuk doa. Tu. Dia ada beza orang kurus dengan orang gemuk. Kuasa. Wow. Tiada batal sembahyangnya dan jika ada ia orang yang kuasa. Kuasa. Tiada batal sembahyang maka jika ada ia yang kuasa kerana kuasa apa dia? Kuasa menutup ke. Kerana kelihatan. Ni royah lah dapat dia. Royah lah. Dan jika ada ia orang yang kuasa, tiada batal sembahyangnya.
Jika ada ia orang yang kuasa. Kerana ni illah kepada tiada batal. Illah kepada tiada batalnya kerana kelihatan itu belah bawah, bukan pihak atasnya. Asalnya maknanya belah bawah, dia panggil belah bawah. Itu makna jika orang yang kuasa sekalipun. Tu. Kuasa menuntut kami itu semasa rokok dan juga sujud. Itulah ghayah lah. Nak buat ghayah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Daripada kata mereka itu fuqaha haram membukakan aurahnya dan jikalau di dalam khalwat. Jadi persoalannya, adakah kehendaknya kehendak kata mereka itu tu, kata fuqaha tu, dua abimanaknya juga, yakni sabilan ni lah. Dua abimanaknya makna dua kemaluannya, kubul dan juga dubur. Jadi adakah murah dengan kata adakah di kehendak itu dua abimanaknya juga atau antara pusat dan lutut sekaliannya. Tu. Jadi haram membukakan auratnya jikalau di dalam keluar sekalipun. Jadi murah buka tu aurat dia tu mana dua abimanak ke ataupun antara lutut dengan pusat. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya dengan bahawasanya aurah laki-laki yang di dalam khalwat itu, dalam khalwat ni maksudnya tidak ada manusia yang lain di sampingnya. Itu khalwat bersunyi-sunyian. Yang di dalam khalwat itu dua abimanaknya juga. Jadi kalau dua abimanak kat kita kata pakai spendung jelah. Tu. Dan aurat perempuan pada khalwat, iaitu antara pusat dan lutut. Tu. Malaikan kerana ada hajat untuk melihatnya. Walaupun tua sendiri sekalipun. Su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an aurah apa yang disuruh tutup pada semaya yang pada laki-laki dan perempuan dan yang merdeka dan saya. Sakat tanya lah ni. Ini soalannya lazim lah kan. Maknanya orang panggil had aurat dalam semaya, khususnya dalam semaya. Dengan orang panggil nisbah kepada laki-laki, perempuan dan yang merdeka dan juga sahaya. Maka dijawab radhiyallahu an bahawasanya adalah aurat sahaya perempuan seperti aurat laki-laki juga, iaitu antara pusat dan lutut. Sahaya perempuan sama dengan laki-laki. Dan pada melihat ajnabi seperti perempuan yang merdeka sekalian badannya, yang lain daripada mukanya. Hak saat ni aurah dalam semaya. Aurah sahaya perempuan tu seperti aurat laki-laki juga, iaitu antara pusat dan lutut. Dan pada melihat ajnabi seperti ajnabi tu tengok dia, hamba perempuan sana itu, seperti perempuan yang merdeka sekalian badannya. Tak boleh juga. Cuma saat itu aurah dalam semaya. Aurah hamba perempuan ni seperti laki-laki tu ialah dalam semaya. Adapun dengan nisbah melihat ajnabi kepada dia tu, ialah sekalian badannya yang lain daripada mukanya dan dua tangannya juga. Seperti orang merdeka. Nisbah kepada semaya dan nisbah kepada mamana ajnabi sekaliannya hingga rambutnya dan kukunya. Jadi nisbah kepada sembahyang dan nisbah pada memandang ajnabi sekalian aurat hingga rambutnya dan kukunya. Dan khunsa yang muskil seperti laki-laki. Dalam bab semaya. Dalam bab semaya dia tu seperti laki-laki. Tapi dalam bab lain tu dia adalah mana seperti perempuan. Kerana ihtiyat kat nu. Ni maksudnya kerana ni bab hormat. Kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadapan dengan ajnabi-ajnabiyah tu ialah isu yang berbeza. Isu orang panggil fitnah, menaikkan syahwat. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu daripada sembahyang dilihat akan aurahnya daripada pihak bawahnya. Adakah memberi mudarat? Ini pertanyaan maksudnya pertanyaan ini maknanya sebenarnya dah terjawab secara sambil lalu saat ni. Ini hak asas, dia panggil hak asas. Jadi daripada semaya dilihat akan aurahnya daripada pihak bawahnya.
Adakah memberi mudarat sama ada imam ataupun makmum? Maka dijawabnya tiada memberi mudarat. Tak kira lah tu imam ataupun makmum, dilihat aurah yang sembahyang pada pihak bawahnya, sama ada imam atau makmum. Seperti orang zaman dulu lah ni. Orang zaman dulu balasah tu gelegar jaga, semua rumah-rumah pun gelegar jaga belakang. Segeling pisau diwak jaga-jaga, mudah nak meludah. Ludah makan pina puh ni. Jadi tempat-tempat balasah. Tok guru duduk mengajar pun dia ni pisau dia nak meludah ni. Mudah. Jadi kalau kita ke bawah kat napuk batas semaya mengaku kita nyanyo lagu tu kat ni. Tu. Jadi hak tu makna tidak kira ni. Kerana yang dikatakan menutup aurat itu ialah dari sudut keliling dan juga atas. Su'ila radhiyallahu anhu pada perempuan orang darak-darak. Bapa sebut orang perempuan darak pula kerana kebiasaan begitu. Sembahyang ia dia tapak kakinya terbuka. Nah, itu tak ada kira lah perempuan darak kau tak darak kau ni. Tu. Jadi ni tapak kakinya terbuka, ialah munggo jamnya dulu pu ye ka segala-galanya ni. Pakai ye ka orang jatuh pun duk pakai kai sarung retino ni. Kosong-kosongnya di patah atas. Sedap sebenarnya pakai kai sarung retino ni. Dia lembut ni. Memang mana dia. Dia kain untuk ke perempuan ni dia lembut ni. Jadi orang patah lah ketu lah di pesen dia ni. Duk nyambi tu orang panggil istilah nyambi tu. Zaman dulu kan adik-beradik kita nyambi pakai je ni. Sebab apa? Sebab tak jenuh, tak banyak tu ni. Lah ni tak kau sendiri pun tak dia nak pakai ni. Tu. Jadi ni ada ni perempuan dia kainnya jadi tak kain tak ada ni. Jadi masuk yalah masuk diri tu tak apa dah. Bila orang panggil sujud ni, tak cukup kain. Tu. Jadi dah jadi begitu adanya ni. Jadi faham dia berkali-kali masuk diri tu. Yalah ni kena tutup. Begitulah boleh jadi kita andaikan sembahyang ia dia tapak kakinya terbuka. Adakah kalau masuk qiyam itu tak apa tutup dengan bumi. Tutup dengan bumi ni. Tu. Jadi bila dia sujud, jadi adakah sah sembahyangnya atau tiada? Dijawab, maka dijawabnya manakala terbuka suatu daripada orang yang merdeka di dalam sembahyangnya, yang lain daripada mukanya dan dua tangannya, serta kuasa atas menutup aurahnya dengan barang yang menutup, tiada sah sembahyangnya. Jadi kalau memanglah tak kuasa, tak ada kanya, tak apa. Tu kait dengan kata kuasa ni. Walaupun begitu makna jamnya dulu walaupun kata ka'a pakai semua ka'a. Tapi sepatutnya makna boleh sebenarnya ni. Lagi lain boleh usaha pisah. Tapi dah jadi begitulah, boleh jadi dah jadi kebiasaan begitu, tak ada sabar dia tegur. Nak moga tok guru tak tahu moga muslimat dia semaya kok balik bira ni. Tu. Mama pun tak ada layak kepada babo ni. Patut mama, kau mama tak pergi juga balasah ni. Mama kena gila supaya mama tu tahu ni. Boleh layak ke babo. Kata pok-pok lemon ni semaya mungkin tu. Barulah babo tahu ni. Tu. Jadi ni mana tiada sah sembahyang dan jika tiada sah sembahyang. Jika tiada apa? Makna kita kena dan dua tangan serta kuasa atas menutup auratnya ni. Maknanya kuasa atas menutup auratnya. Maka itu makna tidak sah sembahyang. Jika tiada masuk dengan bahawa tak kuasa. Jika tiada kuasa. Dan jika tiada dan dua tangan serta kuasa atas menutup auratnya dengan barang yang menutup, tiada sah sembahyangnya. Dan jika kuasa jika tiada sah sembahyangnya. Tu ada jatuh lah tu. Dan jika tidak ataupun tidak sah sembahyang, maksudnya kalau dia kuasa di atas menutupkan, orang panggil tapak kaki dia saat itu tapi dia tak tutup, maka tidak sah lah sembahyangnya. Tu kena takdir tu ada jatuh tu. Su'ila radhiyallahu an. Daripada orang sembahyang jikalau masuk akan kepalanya di dalam lubang belah dadanya, melihat akan aurahnya dirinya. Aurahnya mana aurat dirinya. Tak sinyo tu pada aurat tu. Banyak doanya tu. Aurat dirinya adakah batal sembahyangnya? Maka dijawabnya batal sembahyangnya. Tu dia kata jikalau masuk akan kepalanya.
Masuk andanya kalau masuk dia nampak itu maksudnya terbuka kalau maksudnya daripada atas. Maksudnya nampak dari sudut atas. Dijawab dan batal sembahyangnya. Su'ila radhiyallahu an, kata pada mazhab Imam Syafi'i pada memakai paruh Gabrio ni paruh ni iaitu bulu daripada binatang. Bulu daripada binatang yang dipakai dibuat lapis baju. Ni puya sejuk ni. Buat lapis baju serta ada kulitnya daripada binatang arnab. Iaitu binatang halus bulunya. Arnab ni kita tahu sama mudah ni. Binatang arnab iaitu binatang yang halus bulunya seperti kucing. Iyalah ni. Kena dah lah ni. Hak supaya kucing tu lah hamba tak boleh nak makannya ni. Kalau tak supaya kucing boleh makan. Ni muka supaya dengan kucing hak tu jadi tak boleh nak makannya. Jadi halus bulunya seperti kucing. Jadi baju tu dibuat daripada bulu yang mana ada kulit lah. Kulit tu melekat yang macam arnab ni. Tu. Seperti tu ayat tu ialah takrif kepada arnab tu. Nak memperingati binatang halus bulunya seperti kucing di dalam semayanya. Boleh jadi orang Jamil dulu tak biasa pelih arnab ni. Daripada bulu arnab, bulu bukan bulu dasarnya bulu. Dan bulu sa'lab iaitu kancil di sini. Sa'lab sini ni. Kalau tengok dah kamu tu ada makna musa, ada makna serigala ni. Nanti kena tengok makna sa'lab. Itulah kita kena tahu dulu apa murad dengan sa'lab kat sini. Ni makna kancil. Apa? Kancil. Ni. Jadi sini ni dia sebut nama binatang ni binatang yang halal kita makan. Boleh kita makan. Tu. Arnab. Jadi sa'lab sebab tu bila kita kata sa'lab, orang tanya sa'lab mana sa'lab ni? Biar orang Melayu ke dia. Biar jelas. Sebab boleh jadi dalam kamu tu makna sebut serigala ni. Tu sa'lab ni. Sa'labung ataupun musa ni. Tu. Jadi kancil. Sini kancil tak apalah ni. Kita fahamlah. Dan paruh samur ni anak pun tak ada nak cek tapi hak ning hak dia sebut ni binatang yang halal dimakan. Ni kumpulan yang pertama ni. Cuma kena cari, tak ada nak cari lagi. Samur, kalau sumur itu maknanya dia panggil benda hitam ni. Dan paruh, ni paruh lah ni. Paruh tu makna baju bulu lah kita kata. Bulu yang ada pada bulu leher dia tu, kulit dia tu. Ni. Dan paruh sinjab. Tu juga yang duk jadi geger tu ni. Sinjab tu makna tupai. Ni tupai ni boleh makan lah ni. Tapi hak guru kita guru sebutnya mana tupai ni bukan tupai hak tempat kita ni. Tupai Mekah ni. Dan paruh wasyaq. Tu kena cari, tak ada nak cari lah. Dan paruh sausaq. Dan paruh julafa. Dan paruh anifah. Ada kosah sembahyangnya yang memakai ke segala paruh itu. Paruh tu baju bulu tu lah. Buat daripada ni, bulu-bulu ni. Dengan bulu leher dia sekali. Atau tiada so. Dan adakah makruh memakaikan dia atau tiada. Kalau so, makruh kau tidak. Jadi apa yang disebut sini, hayam-hayam yang disebut sini yang kita fahamnya ialah, dan sebagaimana jawabannya ialah daripada mana kulit, mana bulu dan kulit binatang yang halal dimakan. Cuma nak kena cari sat ni apa dia morak tu dengan nama-nama binatang tu. Kemudian kalau sa'lab kat sini dia sebut sini tu ialah kena kepada kancil. Maka dijawabnya radhiyallahu an, ada pun paruh sa'lab dan arnab dan samur dan sinjab dan al-qamqam wal qamqam. Kat sini tak ada sebut ni, sebut. Dan hawasil dan fanak ni. Maka segala binatang itu halal, maksudnya halal dimakan. Tu halal dimakan. Lagi suci, halal diambil kulitnya buat pakaian. Dan halal memakai akan dia. Dan sah sembahyang dengan dia. Selama tiada ketahui bahawasanya jilid mana kulit haiwan dia mati dengan tiada sembelihnya. Maka jika ia ketahui yang demikian itu, maka tak dapat tiada daripada samuknya untuk menyucikan dia. Jadi binatang yang halal yang disembelih. Jadi suci.
Jadi bulu tak suci itu makna bulu yang orang panggil maknanya dia jadi anggota, dia jadi bangkai, hukum bangkai. Seperti kita kata halam makan pun kalau dia cabut masuk hidup dia tu, seperti hukum bangkai. Tapi kalau disembelih kat tidak bangkai lah. Jadi kalau diketahui dia tidak disembelih, kulit kambing kau berapa kau maka suci dia tu dengan ad-dibar. Suci juga dengan samuk. Dia jangan ada tinggal di atas kulitnya bulunya yang banyak pada huruf. Banyak tu 3 lah sampai 3. Hok samuk sana. Kalau dia tu tak sembelih, kalau dia sembelih tak ada apa. Kalau sembelih tak jadi bangkai lah bulu dia. Tu. Ni kalau diketahui tidak sembelih, maka kena samuk. Samuk dia jangan ada bulu. Bulu tak boleh. Sebab hukum bulu tu adalah bangkai. Dan bulu tidak boleh disucikan akan dia. Bulu dia boleh disuci kulit tu boleh lah. Dengan samuk. Samuk tu samuk kulit. Kulit tu boleh disucikan dengan cara dibar, dengan cara samuk. Bulu tu tak boleh nak cuci dia. Dia tak akan tak boleh nak samuk bulu tu. Tapi kalau dia tu binatang yang halal dimakan dan dia tu disembelih, bulu tu tidak jadi najis lah engkau. Dia tidak bangkai. Tu. Sekarang ni yang diketahui tidak sembelih. Jadi maknanya kena samuk, kulit tu boleh lah pakai tapi bulu dia tu tak boleh lah. Banyak pada huruf. Biasanya sebut mana 3 sampai 3. Dan jika banyak tiada dimaafkan. Bulu tu. Dan tiada sah dibuat sembahyang padanya. Jadi kulit yang tidak disembelih kemudian disamuk, kalau samuk tak ada bulu tak apalah, kalau ada bulu tak boleh. Pada ketika itu, ketika ada bulu yang banyak. Dan ada pengwasyak bukan binatang yang halal dimakan. Tu tafsir. Itu kena carilah dulu. Wasyak bukan binatang yang halal dimakan, maka tiada sah padanya sembahyang dengan dia, melainkan dengan disamuknya dan sedikit bulunya pada huruf. Bulu memang tak boleh. Kulit dia boleh, syarat dia kena samuk. Tu. Syarat dia kena samuk. Dan dikiaskan dengan barang yang kami kata daripada jadi keseboleh dia maksudnya hak saat itu secara takyinnya binatang-binatang saat ni dengan nama-nama dia saat ni. Cumanya di sini dia tafsir dia kaedahnya ialah binatang yang halal dimakan dan tiada halal dimakan. Jadi kalau binatang yang halal dimakan itu kalau disembelihkan dia maka tak ada apalah. Kulit dia dan juga orang panggil bulu dia tu. Kalau tidak disembelihkan maka kita kena sama. Dan bulu dia tu tak boleh. Kalau sikit dua lah tak apalah. Siapa masuk 3 tu kira banyak pada huruf. Begitu juga kulit binatang-binatang yang tiada halal dimakan boleh tak jadi najis kalau kita samuk dia. Ada pun bulu tak boleh nak apa. Tak boleh nak orang panggil diubah dah status dia. Jadi serta sama sedikit bulunya, sikit tak apalah pada huruf. Dan dikiaskan dengan barang yang kami kata daripada segala binatang yang tiada halal dimakan, segala paruhnya najis. Paruhnya saat ni lah. Bulu yang dibuat baju. Serta dengan kulit dia. Tu. Jadi dia tak buat bulu. Bulu yang pada kulit tu sekali dengan kulit-kulit. Tu. Jadi itu makna paruh. Segala binatang yang tiada halal dimakan, segala paruhnya adalah najis. Melainkan disamuknya. Dan harus memakai yang halalnya serta tiada makruh padanya. Qala su'ila radhiyallahu anhu. Jumpa ya. Supaya kucing putih. Apa itu? Samuk tu, kucing hitam, kucing putih. Warna hitam. Wasyak. Wasyak. Jadi wasyak tu haram lah. Akan tidak halal makan. Jadi maknanya kulit dia tu kita kena samuk lah. Kena samuk. Linkes. L-I mana data? L-Y-N-X-E-S. Linex. Kenapa kucing kecil-kecil kucing gitu. Yalah, mana benda haram lah kita makan. Jadi kulit dia tu boleh lah kita samuk ni. Patulah sabit kata dia ke orang Bukit Islam dulu ni. Jadi itu dalam kamus Marbawi itu ada ke tak? Di kamus ada binatang-binatang ni. Bahak Barmawi itu dia ada binatang halal dan tak halal dimakan kan.
Cumanya kaedah dia gitulah. Mana kita reti kaedah tu tak apa. Cuma binatang tu pula kena halal makan atau tidak halal makan. Kita kena takyinkan dia maknanya hok nama-nama saat itu dengan nama-nama hok moding hok kita ni. Baru sedap kita nak royak ni. Nama lon. Tu kita kena itu semula tu, kena wak suku. Hok nama lon ni hok itu. Baru orang sikoh lon ni dia nak lagu tu kemah ni. Kemah ustaz ni kata ni. Kemah lah berlucu pohon tempat ecek. Tanya boleh jawab, tanya lagi jawab. Akhir kali tak boleh jawab ni. Tak pandai juga ustaz ni. Dia lagu tu orang kahwin ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dar. Tajuzul alqabu kamislil a'wari wan mili ummi duna kurhim fahdari. Tajuzu, betul dah deh situ ni. Harus oleh gelare yang orang panggil maknanya dia panggil bak aib nah. Dalam sorof tu dia panggil bak mana warra atau mana bak aib, dia ada bak aib. Jadi gelare-gelare yang kita kira aib lah ni, kami selil akwari. Seumpama panggil keceng mata ni, mata keceng. Tu. Wanmi lil ummi duna kurhin. Maknanya dan bangsakan olehmu bagi ya, maknanya dia boleh jadi kita dia maknanya orang Arab lebih lagi lah makna bangsa kepada ibnu nama mak dia tu anak mak lah orang panggil. Anak mak ni. Jadi anak mak juga orang panggil Quraish lah. Nak orang Arab dia mari daripada paham zuriat. Mana itu daripada laki-laki saja. Mana duk bing kepada tu bing kepada mu tu. Tapi jadi dah lah ni dah dia mula ambil nama arwah tu semua duk pakai bing kepada mu. Sebenarnya bing kepada pok tu. Ya sepatutnya kita ni kita tak suka bing kepada mu tu. Dia kena beri sebab nasab sebenarnya kepada pok ni. Cuma masa talqin je sebenarnya. Membing kepada moknya ni. Tu. Jadi panggil ni bing kepada mok, dibahasa kepada mok tu. Tu. Boleh duna kurhin tanpa makruh. Kalau orang tu tak suka tak boleh. Tuan nama tu ni tak suka dia dibahasa kepada mok dia. Bukan maksud dia benci makna dia maknanya anak mok lah orang panggil anak mok. Bukan anak bapa, bukan anak ayah dah. Tu. Bapa duk bahasa kepada fahdari. Jadi kalau benci fahdari maka hendaklah takuti makna jauhi oleh kamu. Qala musannif rahimahullah qala syarih rahimahullah taala tajuzul alqabu harus oleh alqab bi fathil lam dengan fathah lam al-ula fathah lam betul. Tajuzul alqab lalqab kena baca lagu tu. Okey alqab dak tajuzul alqabu kamithli awari. Kena baca lagu tu. Tajuz sebab ni manusia tajuzala tajuzulal qabu. Tajuzulal qalbu. Gitu. Jadi dengan fathah kalam al-ula yang pertama wa hadfil hamzati dan hazah hamzah tu. Mana tajuzulal qabu kamithlil a'wari. Gitu. Tajuzulal qa. Tajuzulal qa. Tajuzulal qa. Tu. Tajuzulal qa. Jadi kita baca tajuzul qa. Tak kena lah sebenarnya. Tajuzulal qa. Tajuzulal qabu kamithlil a'wari. Itu dari segi baca dia tu. Tu. Lil wazni lima dzakar ana bukan wazan. Karena wazan syair. Ayajuzu zikrul laqabir rawi al-mushtahiri sahibuhu bih. Harus zikrul laqabir rawi, harus menyebut laqab mana gelaran rawi al-mushtahiri yang masyhurlah rawi sana. Al-mushtahir sahibuhu yang jadi masyhurlah oleh tuanya
nyo lakop sana tu. Yang tuwe nyo tuwe sahibihi bihi dengan nyo dengan lakop sana. Sahabatnya mana rawi sana dengan lakop sana. Idza qasada ta'rifa. Macam inilah macam hobak mengupak tu lah. Apabila qasak dia nya ialah untuk ta'rifkan dia. Sebab kalau tidak sebut dengan nama itu mana orang tak kenal. Nak dalam bab rawi ni mustahak sangat. Maksudnya orang tu kenal. Apabila qasak lah dia akan takrif lal aiba, bukan qasak nak menaib ke wal istighfafa dan membela ringan, mempelekeh ke orang lah, memperengeh ke orang, mengecilkan orang. Jadi kalau qasak lagu tu tak boleh lah. Qasak nak takrif. Wa dalika mana al-alqab itu zikru laqabir rawi al-musyari sahibi bih tu. Kamisli Harun al-A'war. Seperti Harun al-A'wari. Harun mana? Harun al-A'wari. Wa ma mata lahu dabare yang saumpama yang samu akad dia akad Harun al-A'wari. Akad al-A'wari mimma ishtamala ala wasfi naqsin. Daripada bare yang melengkapi di atas sifat kurang. Kuyalah. Panggil maknanya A'war. Nahu Sulaiman al-A'mash. Sulaiman al-A'mash berdene mato ni. Ai mato tu tubik sokmo ni berdene mato. Al-A'mash. Itulah Sulaiman ibnu Nihron. Nama dia ni. Tapi orang tak kenal. Jadi dia sebut Sulaiman al-A'mash. Berdene mato tu. Sulaiman berdene mato ni. Wa Abdurrahman al-A'raji. Makna tu baca. Mula tua tu dia gelar kau tu email tu baca. Sebab tu baca. Apa panggil tu baca? Sebab dia accident kena kerak kaki sebelah. Jadi kecok lah dan itu baca. Ni bergerak tu slogo biasa aja. Mari lah tu baca tu. Alah orang lama dah tunggu ni. A'raji makna kecok ni. Tu baca. Wa Asimil Ahwal. Ni juling. Juling tu ahwal. Wa Mansuril Asyali, laso tangi laso, tekole lembek tangi ni. Jadi mana tu gelar-gelar yang mengurangkanlah. Tu. Tak ada orang nak menyahu dengan benda-benda ni. Tapi begitu kalau tu yang dia redha tak ada apa lah. Kalau tu yang dia tak suka jangan lah. Jadi tu yang dia tak apa, tak apa. Yalah bagi makna mereka ini daripada ulama-ulama tak kisahlah dia nak gelak aku. Dia tak kisah wa namil ay insib jawazan lil ummi. Bangsakan ay insib bangsakan akan sebagai harus lil ummi rawi. Lil lir ar-rawi. Lir rawi. Li ko bukan li ar-rawi. Lil ummi ar-rawi alladhi urifa biha. Yakni bangsakan bagi akan rawi. Ar-rawiyah. Baca-baca gitu. Ar-rawiyah akan rawi yang dikenali dengannya dengan dia, dengan mak dia. Anak mak dia. Kalau anak dia Zubaidah makna Hasan ibnu Zubaidah. Ibnu Zubaidah. Sebab apa? Sebabnya dia tu dikenali begitu. Kalau sebut pok dia kan, jawab dia orang tak kenal. Itu. Sebab boleh jadi panggil Zubaidah ni orang Sahu lah. Orang Tino pada juga Sahu. Macam kapur pada layar ni. Dia ada orang Tino Sahu sini. Duduk mana duduk pada layar? Kat rumah Ustazah Zaliha tu. Dia Sahu. Jadi mana orang kenal aku. Tu. Jadi maknanya sebut nama dia. Jadi anak pun dia tak suka kalau pok sebab dia tu tak ada aura mana tak ada ni. Mak dia tu lebih hebat, lebih goh tu. Jadi dia suka kalau sebut dia tu anak. Ambo anak dia sebut nama mak dia. Anak dia tak sebut nama ayah dia misalnya. Tak sebut anak apa Susing anak me Haji Lengo, anak me Haji Lengo. Sahulah kuih dia. Sedap jual kuih cabai 3 misalnya. Jadi urufa bi kabani Buhainata. Seperti Ibni Buhainata, iaitu Abdullah Ibni Malik nama dia. Abdullah Ibni Malik, jadi orang panggil dia Ibni Buhainah.
Buat enah tu mak dia. Tu. Jadi dia tak marah, tak apa. Kalau dia marah jangan. Tu maksudnya kaid dia duna kurhin. Tanpa benci makna marah. Wa bani Ummi Maktum. Tu. Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum. Ummi Maktum. Itu juga mak dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kitab sahih, lamma sallama tatkala memberi salam daripada 2 rakaat min salatil zuhri. Nabi beri salam. Ni satu menjadi salah satu daripada sumber kepada hukum mana sujud sawi, bab sujud sawi tatkala memberi salam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 2 rakaat min salatil zuhri, daripada semaya zuhur. Semaya zuhur 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hok cepat. Jadi hok cepatnya sini tersebut mana ada seorang sahabat Nabi berkata akama yaqulu zul yadain. Nabi panggil zul yadain. Yang mempunyai 2 tangan, makna tangan panjang. Bukan tangan panjang kena daripada suka mencuri. Jadi dia kata as-sallaita au qasarta ya Rasulullah. Au qasarta solat ya Rasulullah. Adakah engkau maknanya anasita au qasarta solat ya Rasulullah? Adakah engkau lupa ataupun engkau qasar semaya ya Rasulullah? Tu. Jadi Nabi kata kullu dzalika lam yakun. Dua-dua tu tak berlaku. Lepas tu Nabi tanya. Nabi mendapat akama yaqulu zul yadain. Tu. Jadi Nabi panggil dia tu zul yadain. Makna boleh lah maksud dia. Oleh anna dzalika, dan kerana sesungguhnya demikian itu al-alqab itu innama yuzkaru lil bayan, hanya saja disebut akan laqab itu kerana nak menyatakan dan wa tamyiz, dan nak membezakan. Boleh kau buat kita ni bergelar nak menaikkan pisah nak menyakitkan hati orang. Tu bergelar. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yunadil bilailin fakulu washrabu, sesungguhnya Bilal azan dengan suatu malam, maka makan oleh kamu dan minum oleh kamu, hatta yunadia ibnu Ummi Maktum, sehingga azanlah oleh ibnu Ummi Maktum. Tu. Jadi Nabi segi panggil ibnu Ummi Maktum. Wasumya bidzalika, dan dinamakan ibnu Ummi Maktum ini dengan nama itu liktitami nuri basari, kerana terpadamnya tertabadanya mana tertutupnya dia panggil cahaya basarnya, maksud dia buta basarnya mana Allah ini Maktum Ummi Maktum. Wa mahalul jawaz, tepat yang kata harus al-alqab sani malam yakunil mulaqabu bil sani wa ghairuha yakrahu, selama mana tidak adalah al-mulaqabu orang yang digelarkan itu bil ummi, yang digelarkan dengan sana, wa ghairihi, dan lain daripada daripada sifat-sifat mengurankan seorang itu. Yakrahu malam yakrah, wa ghairiha, dan lain daripada itu malam yakrah, malam yakum yakrahu, betul. Selama mana tidak adalah dia tu benci, alintisaba li zalika, mana terbangsa bagi demikian itu wa nahwi, dan seumpamanya. Mafhumnya kalau dia tu benci, dia tak suka, maka tidak harus. Kama asyara lahu biqaulih, sebagaimana menunjukkan oleh musannif baginya, bagi kata syarak sani dengan katanya musannif duna kurhin, tanpa kurh, ay duna karahatin lima luqibabih, tanpa ada perasaan benci, marah bagi barang yang dilaqab, digelarkan dengannya, dengan madu. Ataupun linisbatihi lil maksudnya tidak benci bagi nisbahkan akan dia, akan soal itu bagi dibangsa ke bagi amma idza kana yakrahu zalika, adapun apabila adalah dia tu benci demikian itu, benci akan intisab lil ataupun lima luki bahasa itu fahdar,
talqibahu laqabah mana. Maka jauhi oleh kamu akan talqib, akan dia menggelarkan akan dia bima yakrahu, dengan barang yang dia benci. Tak sah lah kalau dia tak suka ni. Apa dia anak mak dia sungguh betul dia tak suka ni. Apa tak suka kata anak mak dia? Mu suka. Orang kata mu ni anak tak suka bapak. Cuma orang tak faham uruf ni. Iyalah uruf tempat kita tu boleh jadi berbeza. Bagi setengah masyarakat kalau bangsa kepada mak gak linolah ni. Anakmu ni. Talqibuhu bima biqaulihi duna kurhin raji'u liqaulihi dan faqaulu duna kurhin, maka katanya musannif duna kurhin, tanpa kurh, raji'un kembali dia liqaulihi bagi katanya Nabi tajuzul alqab. Jadi ya tajuzul alqabu itu ialah duna kurhin. Mana syarat dia tanpa ada benci daripada orang yang digelarkan itu. Wa qaluhu wa nami lil ummi tu fal awwalu kama fil musayyab. Wa liqaulihi dan kerana katanya dan bagi katanya musannif wa nami lil ummi fal awwalu al-laqab mulaqab dah kama fi al-musayyab. Tu pada Ibnu Musayyab, ahlul Iraqi yaftahuna ba ya'u. Orang-orang Iraq menfatahkan akan ya-nya Ibnu Musayyab. Faqala dia tak suka. Ibnu Musayyib, mana panggil Musayyib. Dia tak suka kalau dia kata Musayyab. Dia nak baca bagi bawah kasrah Musayyib, Musayyibu. Fikir banyak kita baca dalam Muslim ni Musayyab Ibnu Musayyab. Tu. Ya orang Iraq memanglah dia fatahkan anak Ibnu Musayyab, lalu dia sayyabuni sayyabahumullah. Mereka itu sayyabuni. Sayyabuni maknanya mensia-siakan akan aku. Yang macam mudah-mudahan Allah Taala mensia-siakan akan mereka itu. Dia dohong gitulah. Nak marahnya dia itu, dia menunjukkan sikap dia tak suka. Kalau baca Ibnu Musayyab, baca Ibnu Musayyib. Ahli Iraq baca begitu. Wa ahlul Hijazi, makna orang Mekah Madinah, yakasirunaha, mengkasrahkan akan ia tu. Ya. Anak Ibnu Musayyib. Wa kana Abdullah ibnu Zakwan yaghdabu mimman yulaqibuhu. Adalah Abdullah ibnu Zakwan, dia marah daripada orang yang menggelarkan akan dia Abaz Zinad. Abdullah ibn Zakwan dia marah orang yang menggelarkan dia akan Abdullah Abaz Zinad. Tu Abaz Zinad sebab apa? Lima fihi min makna mulazimil nar. Kerana barang yang padanya pada lafaz Abaz Zinad itu daripada makna yang melazimkan bagi api. Kerana dia jamak zina tu jamak kepada zindin, mana gobek api. Gobek api mau dia orang yang abaz zina ada. Tetapi orang gelarkan dia begitu ialah dengan makna yang baik. Gobek api lima fi min sebab dia gobek api, dia tak suka api tu. Api neraka lah. Wa qad ishtuhira bihi, sesungguhnya telah dimasyhurkan Ibnu Zakwan Abdullah Ibnu Zakwan bihi dengan kata Abi Zina limaza li jaudati fahmi. Gitu orang gelarkan dia begitu. Kerana jaudah cantik comelnya faham dia tu. Ka'annahu narun muqadatun. Seolah-olahnya fahmuhu tu ialah api yang menyala-nyala. Maksudnya nyambar. Royak tak ada habis hayat lagi. Siapa tu? Peh tu. Menakap. Gitu Tapi dia tak sukanya gobek api, bunyi api tu. Gobek api kalau kita kata kat meceh lah, meceh. Tak sih dia meceh. Muka api je api. Mana dia melihat dari sisi tu yang orang pakai gelar dia Abu Zina tu kan Allah. Pala tok sopo gobek api
Cuba kapal terobek, sup, derah siapa ni. Yang cepat, menyambar, sup, sambar ni. Tapi tak ada, muka tu tak suka. Tak boleh lah. Tu dia. Watani yang kedua, lil tu. Intisab lil Kama fi Ismail ibni Ulayyah bitasghir, baca dengan tasghir, Ulayyah. Wahya ummu sabri Ulayyah tu. Mak dia. Ismail ibnu Ulayyah. Ulayyah tu mak dia. Oh, nyobeng aku kepada mak aku ni. Lekehlah dia nyo, dia berasa ni. Dia berasa hina lah ni. Tu orang tu pandangi ni, uruf. Jadi Ismail bin Ulayyah pun kita biasa jumpa lah ni. Dalam orang panggil Muslim tu. Wahya ummu, sedangkan Ulayyah tu ialah maknya, mak Ismail. Ruwiya anna Yahya ibnu Ma'in. Diriwayatkan bahasanya Yahya ibn Ma'in berkata, qala Ismailu ibnu Ulayyah, faqala al-imam, maka berkata oleh al-imam Ahmad ibn Hanbal, balaghanin, sampailah akan daku. Jadi bila Yahya ibn Ma'in kata qala Ismail, maka Imam Ahmad pun kata, Imam Ahmad kata, balawani annahu yakrahu, telah sampai akan aku bahasanya Ismail ni dia benci. Anisbata ila ummih, menisbahkan kepada mak dia. Tak sahlah ni. Marah ke dia ni. Faqala qabilna minka ya muallim al-khair. Lalu katalah maka kata Ibn Ma'in, Yahya Ibn Ma'in, kami terimalah daripada engkau wahai muallim al-khair, yang tok guru, makna guru kepada kebaikan. Tu kerana Imam Ahmad kata saat ni. Jadi ialah kami terima tasidah. Jadi Yahya Ibn Ma'in dia kata qala Ismailu Ibn Ulayyah. Dia kata gitulah. Dia tak ada habis hayat lah. Jadi Yahya Ibn Ma'in kata qala Ismailu Ibn Ulayyah. Imam Ahmad bercelah selalu kata, aku dengar kabar dia tak suka ni bangsa kepada mak dia. Jadi kata Yahya Ibn Ma'in, tak apalah, kami terima daripada wahai muallim al-khair. Qala as-Sakhawi wa huwa haramun, dan iaitu al-intisab lil ni haram hasbama istathnahu Ibn Salah. Sekira mana membuat istisna akan dia. Akan talqib, ni mana kembali mana wahwa at-talqib bil makruh, menggelarkan dengan makruh, termasuk dengan juga sanilah ni. Itu haram sekira mana membuat istisna lah akan dia, akan talqib bil makruh san itu. Ibn Salah, oleh Ibn Salah mutamasikan hal dia berpegang binahyil imami Ahmad ibn Ma'in, manegah oleh Imam Ahmad bagi Ibn Ma'in kat ni, Yahya Ibn Ma'in kat ni. Mana pada makna Imam Ahmad dia ambil tu tegah lah tu. Jadi bila Yahya Ibn Ma'in kata qala Ismail ibn Ulayyah, aku dengar kata dia tak suka okey bangsa ke nama dia kepada mak dia ni. Maksud Imam Ahmad bin Hanbal tegah Ibn Ma'in kat ni. Sebab tu dia kata jelah kami terimalah tu ni. Wa qad aqarra al-Iraqi, sesungguhnya telah mengaku oleh al-Iraqi ma ibn Salah, bare yang dipandangilah bagi Ibn Salah minat tahrim, daripada menharake fi babil alqab, pada bab mana gelaran. Wa amma huna, pada bab alqab, hare tu pada bab alqab bergelar ni. Amma huna, ada pun di sini an-nisbatu lil ummi, ataupun alqab ni. Faqala az-zahiru annama qalahu al-iman ala tariqil adabi la liluzim la al-luzumi. Jadi hak zahirnya bahawasanya apa yang berkata akan dia akan mata oleh Imam Ahmad tu di atas jalan adab, bukan maksudnya lazim, makna wajib tidak. Karena di sini dia lebih kepada ta'rif, lebih kepada nak memperkenalkan.
Walidha, dan kerana inilah. Jadi kalau orang mengaji Arab, dia mengaji kita Arab kan, liza. Jadi orang itu liza. Kenapa? Liza. Nama bini kau disebut liza. Kerana inilah. Kerana gapo? Ada tanya. Liza, kerana inilah. Kerana hak zahirnya annama qalahu al-imam itu ala tariqil adabi. Qala syekhuna, telah berkata oleh guru kami, fahuwa haramun au makruhun. Sebab tu dia kata dia anisbatu lil ummin ataupun talqib dan itu haram ataupun makruh. Maksudnya bergantung kepada keadaan. Dan dengan kita faham maknanya daripada qaid dia duna kurhin tadi. Warawihil qalba bi dzikri turafi. Warawihil qalba bi dzikri turafi. Fa inna dzalika sani'us salafi. Itu dia. Warawihi mana rawah. Rawaha, rehakan. Narban atas jalan sunnah akan hati. Bidzikri turaf, dengan menyebut ke turaf. Dengan menyebut ke turaf. Bidamin wa fatihin, mana tu, ra, mana turaf. Jam'u tarfatin, bidamin, fasukunin. Wahya alisma minat tarif. Wa fil aslil hadis. Al-amustadatin minal mal. Dia tu dia duk bahas berkata aturaf. Jadi rehatkan hati, maksudnya ialah senang-senangkan hati. Maksudnya jangan duduk orang panggil duduk menekir sangat. Jangan serius panjang masuk Jadi macam kita duduk menekir baca ni, sakit kepala tu. Jadi kena ada juga orang panggil perkara-perkara yang boleh tarwihkan hati kita. Maknanya rekreasi hati ni orang panggil. Jadi tarwihkan akan hati dengan menyebutkan turaf. Tu kau dia turaf. Bidamin wa fatihin. Jamu turaf menjadi wahya alismu minat tarif. Nama daripada tu wahwa ni asal dia fil asli al hadis. Fil asli al hadis. Mana benda baru, benda baru berlaku zaman sekarang lah. Cerita tu royak benda-benda lapuk sama-sama dah tu royak gak benda-benda baru cerita-cerita baru berlaku ni gapo dia isu-isu semasa ke mana benda-benda baru lah. Tu itu untuk nak tarwihkan hati tu. Al-mustahdas, yang baru yang adakan minal mal, daripada harta. Ini makna dari segi bahasa dia. Al-mustahdatsu minal mal didutalid. Maknanya benda yang baru diadakan daripada harta. Harta yang baru kita dapat panah-panah lawa kepada tali huk lama, huk usan tali tu. Dia dengar cerita usan tak sedaplah bawa cerita-cerita baru-baru untuk nak orang panggil nak tarwihkan hati. Tu dia panggil tarwihkan hati. Rehatkan hati kita tu ni duk mikir buat main huk berat-berat saja ni duk mikir tu. Pas sebut kitab sat habis kitab tu kitab ni berat-berat berlaku jadi pada lepas subuh sampai ke zuhur tu. Dia jadi sekali tu tu. Wa dzikri turaf bi insyad syi'ri, dengan menasyidkan akan syair al-mubahi. Itulah dia panggil berqasidah dia jadi menasyid tapi janganlah semakna jadi berqasidah tu sepanjang masa pula jaga-jaga sekali kena ada juga nasyid rehatkan hati kita untuk ngaji jadi beratlah dia panggil mubah al-murafiqi lil qulub, yang menipiskan pada hati yang menyenangkan pada hati tu. Yang mubah lah, syair mubah, syair yang mubah wal hikayati apa tu al-latifati, mana hikayat yang latifah yang halus. Latifah ni benda orang tak berasa tu. Wa nawadiri yang nadi-nadi jaga royak cerita-cerita yang menyenangkan hati tapi janganlah pula orang panggil benda-benda yang pelik-pelik yang melibatkan orang panggil faham agama tu. Royak cerita nakal-nakal, juk lah kita kata mudah-mudah kat ada biar buat juk sikit-sikit kadang-kadang buat menasib, baca menasib jaga-jaga sekali, beradu dulu. Kita beradu dulu mentang macam kita ni. Kita menasib dulu mentang
Panggil pokok balik Yaman tu, kita kasih dah sikit ni. Duduk mengajar semua. Kita buatlah apa ada ni. Siap mandal. Jadi ni wa nawadiril hasanati li qauli Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kerana kata Abu Bakar radhiyallahu an, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Arabiyyun. Aku datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabiyyun, ada satu orang Arabi yunshidu asy'ara. Menasyidkan akan Nabi itu ialah syair akan syair. Yunshiduhu makna mengadakan akan Nabi itu adalah syair, duk nasyid syair. Fakultu ya Rasulullah al-Quran wa syi'ru. Aku berkata, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Quran dan syair boleh duduk sekali kok. Itu. Quran. Faqala ya Abu Bakrin, hadza marratan wa hadza marratan. Ini sesekali, ini pula sesekali. Quran tak apalah, Quran sekali Quran, kadang-kadang orang panggil syair tak apa tapi syarat dia yang mubah lah. Tu nak jaga tu. Ini bolehlah highlight sini tempat kita nak mudah nak orang panggil masalah lagu-lagu nasyid secara mana tu. Boleh berkasidah. Tapi yalah, boleh pun makna jangan orang panggil mewujudkan suasana yang menyebabkan orang tu jadi atau orang jadi itulah jadi keliru tu. Fa inna dzalika ay at-tarwihu bima dzukira, maka bahasanya demikian tu makna tarwih dengan yang tersebut sini, dengan orang panggil syair kan mana syair sini sani'us salafi, perbuatan orang salafi salihi minas sahabah wa ghairihim, dan juga lain mereka itu. Ini kita boleh sipelah ni kata-kata Sayyidina Abu Bakar sini dengan dia. Dan kita hafal mata ni nak jawab Ustaz lagu mana gak lagu orang duk nyanyi ni lagu mana gak ibu rek. Ni pokok ustaz pun duduk orang pagi duduk berkesidah ni. Kita pun baca warawihil qalba bi dzikri turafi. Fa inna dzalika sani'u salafi. Qala Sayyiduna Aliun radhiyallahu taala anhu, rawihul qalba, tarwih oleh kamu akan hati, rehatkan hati, senangkan hati. Gitu. Senangkan hati. Wa batahu turafal hikayat, dan tutuplah kamu akan turafal hikayat, mana cerita-cerita lagu. Cerita-cerita baru-baru tu. Bagi pergi Jepun dia pergi rela makna pergi lawat ke Jepun. Wa ani Zuhri annahu kana yaqul lil ashabi, daripada Zuhri bahasanya dia berkata adalah dia berkata bagi sahabat-sahabatnya, hatu min asy'arikum, datangkan daripada syair-syair kamu. Mari syair-syair kamu ada tu, mari waktu bi belaka. Hatu min hadithikum, mari belaka waktu bi belaka daripada cerita kamu. Hadithikum makna cerita kamu. Fa innal uzuna, kerana bahasanya telinga tu majajatun, sangat meludah. Telinga tu sangat meludah, mana duk dengar hok tolo semua jadi keh. Makan hok tolo mudah ke tak beri ni. Telinga kita tu sangat meludah. Tu makna keh tak sedengar dah. Cemung wal qalbu hamidun, dan hati itu berubah. Hati kita ni berubah-ubah. Orang panggil santapan di hati itu mestilah berbeza-beza. Qala Abul Fatih Al-Bustiyi, dan berkata Al-Bustiyu oleh Abul Fatih Al-Bustiyu, apa dia kata afid tab'aka al-maqduda bil jaddi rahatan. Afi ambil faedah olehmu akan tabi'atmu yang orang panggil maqdud. Ya maqdud, yang orang panggil yang dipenatkan akan dia. Kada maknanya penat. Maqdud yang dipenatkan akan dia. Jadi ambil faedah, beri faedah. Bukan ambil faedah, beri faedah akan tabiatmu yang dipenat, diletih akan dia. Bil jaddi, dengan bersungguh-sungguh kita belajar sungguh-sungguh tu rahatan, nisbah kepada rohah. Beri faedah kepada tabiatmu yang maqdud, yang bersungguh-sungguh dua orang panggil duduk mengaji, duduk ya jumu, menhimpun ia tu. Wa allalahu, dan beri minum akan dia akan tabaka tu
bisyai'im minal masjid, dengan suatu daripada masjid. Itu selogo. Juk dah ni. Kelolo ni. Masjid makna mizaj, maksudnya selogo ni. Walakin idza a'taitahu al-masjid falyakum bimiqdar ma yu'ti ta'ami minal mil. Tu. Tu dia. Akan tetapi apabila memberikan akan dia masjid, yakni bergurau senda tu, falyakun, maka hendaklah ada al-masju tu bimiqdari ma, dengan qadar bare yu'ti yang yu'ti ta'amu minal yu'ta ta'amu, diberikan akan makan itu daripada milih daripada gage. Misalnya kita kata secawai gandum. Secawai gandum gage banyak mana? Secawai juga. Ni gau gage mana gandum mana secawai. Gage dua cawai. Gage cubi je. Situ. Dia jadi dah melampau-lampau tu dia jadi tu. Sementara kata ni orang panggil ni, ambil perkataan sini ahli saat ni. Ambil orang panggil hadis Abu Bakar saat ni. Tu. Ni kena ingat ni Abdul Fatih Al-Bustiyu ni. Tapi kena ingat walakin. Tu lakin. Tu kena ingat walakin tu kena ada. Dari kita memang tak boleh lari. Mana tetapi illa walakin dia kena ada. Walakin idza a'taitahu al-masjid falyakun bimiqdari ma yu'ta ta'amu minal milih. Kalau orang panggil secawai mana? Secawai gandum. Tak kira secawai gandum juga. Ni banyak hok bergurau. Orang panggil hok lucu daripada hok semati ilmu tu. Bukanlah tu. Bukanlah tu. Dia hanya orang panggil perasa. Itu dari sudut qadar. Tapi maksud dia Gabriel, maksud dia nak tarawih hati. Tarawih ni maksudnya nak merehatkan, senangkan hati. Anu kita tu duduk tokoh lomuh. Orang panggil dengar orang panggil ni. Berat-berat ni duk mikir berat-berat ni. Tu. Duk tengok ibarat kita berat-berat. Allah, pening kepala ni. Tu. Jadi tarawihkan ni. Tapi kena jagalah qadar saat ni. Qala Syekhuna fi Syahril Ibtihaj. Berkata guru kami pada Syarah Ibtihaj. Qala al-Imam Malikin. Imam Malikun kana Umar bin Al-Khattab, adalah Umar bin Al-Khattab idza shalla zuhra, apabila dia sembahyang zuhur, yakni selepas sembahyang zuhur, faqad yuhaddithun nasa bima, kadang-kadang dia tu menceritakan akan manusia bima ya'tihi, dengan barang yang datang akan dia akan sino atau min akhbaril ahnadi, daripada cerita-cerita ahnad, maknanya tentera. Mana cerita orang tu pergi dia cerita lah. Orang ada pengalaman. Kalau orang pergi Singapura dia ayat cerita Singapura ni. Tu. Ahnad makna tentera wa yuhaddithunahu, dan mencerita mereka tu pula akan Umar. Duk bagi cerita. Orang kata saya sudah semaya juga. Pakai masa tunggu tak cara tidur. Duk buat dulu. Itu semua daripada hari Nabi kata kita ni kena ambil hati orang maknanya qala Malikun wa qaumun idza ra'au nas yatahaddatsuna yaquluna. Berkata Imam Malik, ada satu kaum ni minal juhal, daripada orang-orang jahil. Ada satu setengah-setengah orang daripada idza ra'au nas yatahaddatsuna, apabila dia tengok manusia tu bercakap-cakap yaquluna, mereka tu berkata uzkurullah, berzikir ai kuat teh dunianya ni. Tengok. Ni boleh lah. Imam Malik kata begini ni. Tu. Jadi dia walam yakum zalika min sya'nil akhyar. Bukanlah orang panggil daripada demikian itu, yakni duk tegur orang ni. Uzkurullah, ai apa ni? Kuat sangat duk buat ni. Berzikir ni. Min sya'nil akhyar, daripada keadaan kelakuan orang yang terpilih. Bukanlah itu. Kanu yatahaddatsuna, ada mereka tu bercakap-cakap. Karena bercakap-cakap berbuat itu adalah semua daripada tarwihul qalbi. Tapi saat ni lah masalahnya berlebih-lebih pula. Situ dah tempat jaga ni. Tu. Wa yu'arribul qadi Iyad fi madarikihi, dan telah wa setengah naskah wa yubawibu, membuat bab oleh qadi Iyad pada madariknya, pada kitab madarik dia, baba milhi akhbari Malikin. Bab pada menyatakan yang milih ni asal dia gagah. Gagah ni tapi bukan maksud dia gagah, maksud benda yang membaguskan. Maksudnya makan ni kalau tak bubur gagah lagi mana? Tak jadilah. Tak sampai maksud orang panggil. Jadi maksud dia ialah milih maknanya bagus.
daripada akhbari Malikin, daripada cerita-cerita Imam Malik. Nih, qadiyah dia buat satu bab. Nih, wa yu'aribu, mana boleh juga yu'arib, maknanya mensahihkan ataupun setengah naskahnya wa yubawibu. Nih, yubawibu membuat bab. Tu. Qala adabut talibil hadis ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Dari kita dia. Nah, kita bagi itu. Madari bagi qadiyah sini. Iya. Abah tuh, balik kita lihat.